hari tu kita dah selesai dengan buku hadis 40, dan hari ni insyaAllah kita sambung dengan buku tips wanita menuju syurga. Kita doakan mudah-mudahan penulis buku ni mendapatkan rahmat Allah SWT dengan keikhlasan mereka dalam menyampaikan ilmu melalui mata pena. Dan buku ni ada 10 penulis ya, jadi dia tak samalah dengan Rahsia Wanita Syurga. Rahsia Wanita Syurga seorang penulis maknanya ini buku lain walaupun tajuknya ada Wanita Syurga, tapi tajuk penulisnya lain dan tajuknya sebenarnya lain juga. Baik, pertama-tama kita ingat lagi, kita pernah bincang apa yang perlu kita lakukan dalam memulakan pembacaan sebuah buku. Maknanya buku ni kalau kita nak baca, jangan terus buka bab mana kita nak kan. Tapi itu bukan bermakna setiap buku yang tebal sampai beribu-ribu muka surat pun kita tetap juga kena baca dari awal, bukan macam tu. Cuma untuk memulakan pembacaan buku, maka mulakan dengan mukadimah dia, supaya kita lebih faham isi kandungan buku dengan lebih baik. Sebab mukadimah ini menceritakan secara keseluruhan apa yang ada dalam buku, dan ia sangat membantu untuk kita memahami isi kandungan buku dengan lebih baik. Baik, jadi muka surat 5 dia punya mukadimah buku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, memang buku lain tu. Nanti yang kata tajuk dia, memang tajuk dia nak dekat sama, tapi tajuk dia lain. Penulis dia lain. Isi dia memang lain. Tak sama. Yang ni maknanya purple lah sikit kan, pink purple gitu kan. Buku lain. Nampak tak nampak muka Siapa Izzah sabar. Okey. Baru nampak. Baik. Jadi maknanya sekarang ni kita bincang buku ni, dan buku ni maknanya ada 10 orang penulis dalam buku ni. Jadi dari sudut pandang yang berbeza kalau nak tengok penulis-penulisnya ada di belakang sekali muka surat 237, detail tentang penulis-penulisnya lah kalau kita nak mengenali lebih dekat. Jadi maknanya dalam buku ni kelebihannya adalah tajuk-tajuk ni ditulis oleh penulis-penulis yang memang bidangnya gitu. Jadi contohnya kita ada bahagian kesihatan. Jadi ada memang doktor yang tulis kan? Jadi macam kata bahagian emosi, itu memang penulis dia adalah orang yang buat PhD dalam bidang emosi, pengurusan emosi. Jadi maknanya dia memang bidang masing-masing. Baik, jadi kita tengok pada mukadimah di muka surat 5, atau keseluruhannya kita boleh tengok tajuk-tajuk dulu apa yang akan kita bincangkan dalam buku ni sebanyak 10 bab. Bab yang pertama kita akan tengok tentang wanita dalam Al-Quran, kewajipan dan peranan. Maksudnya peranan dan juga kewajipan kita berdasarkan Al-Quran. Wanita yang disebutkan, dinyatakan dalam Quran. Baik. Kemudian yang kedua, bab kedua tentang ciri-ciri wanita yang berjaya dan bahagia menuju syurga. Jadi maknanya ini secara keseluruhan lah dia buat kita nak kata macam menyimpulkan pun ada jugalah, ada gabungkan semua sekali untuk menyenaraikan macam mana ciri-ciri wanita yang berjaya ya. Baik, kemudian ada tips wanita menuju ilahi kan? Ini secara umumnya berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk menuju kepada Allah SWT. Dan kemudian ada tips menjaga lisan wanita, sebab lidah itu di-warningkan oleh Nabi SAW. Nabi bagi warning lidah wanita tu adalah yang paling berbahaya kan? Wanita lah lebih sinonim dengan lidah kan? Dan bila kita katakan peringatan kepada wanita tentang nasihat-nasihat agama, itu banyaknya dipesan tentang lidah. Faizah kalau tak guna mic boleh mute kan, sebab dia duduk bunyi kertas-kertas apa bunyi. Baik. Kemudian yang keenam tentang tips penjagaan kesihatan wanita, sebab wanita bila nak menuju syurga, kesihatan pun penting. Kemudian yang ketujuh kita akan bincang tentang pakaian dan juga fashion wanita. Yang ke-8 tentang tips kepimpinan wanita.
Maknanya wanita walaupun kita ni dicipta sebagai follower, tapi kita juga adalah pemimpin. Kemudian yang ke-9, tips akhlak wanita bekerja. Ni untuk yang bekerja, macam mana kita nak menjaga akhlak kita. Dan yang ke-10 tentang tokoh wanita berjaya dan bahagia menuju syurga. Ini ada beberapa contoh tokoh-tokoh, identiti-identiti yang boleh dicontohi di dalam sejarah kita. Baik. Terus pintas mengenai apa yang akan kita bincangkan dalam buku ni. Di muka surat 5 itu mukaddimah. Mukaddimah maknanya permulaan kepada buku ni yang kita nak bincang. Dan kita sebut tadi maknanya penting untuk kita memahami dan kita belajar baca dulu mukaddimah, baru kita masuk ke dalam isi kandungan buku supaya kita lebih faham. Baik, dengan nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga baginda, para sahabat radhiyallahu alaihim, para ulama dan para salafus soleh yang telah menghabiskan usia mereka demi menegakkan agama Allah di muka bumi. Wanita adalah ciptaan Allah yang begitu unik dan sangat diberi perhatian dalam Islam. Wanita mudah ke syurga, wanita juga mudah ke neraka. Kesemua jalan menuju ke sana telah dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan oleh para ulama dengan lebih terperinci dan menempati suasana. Buku ini ditampilkan untuk para wanita bagi memberikan panduan dan berkongsi tips untuk menuju syurga Allah Azza wa Jalla, bermula dari perjalanan mengenai hakikat penciptaan wanita dan peranannya dalam kehidupan sehingga kepada keperluan fizikal dan spiritual wanita dibincangkan dalam buku ini dengan pendekatan yang jelas dan bersandarkan dalil serta hujah ilmiah. Baik, kita tengok di mukadimah ni, maknanya disebutkan kat sini bahawa wanita ni diciptakan ciptaan Allah dan diberikan perhatian yang sangat mendalam dalam Islam. Bahawa Islam sangat memberikan perhatian kepada wanita, yang mana di sana kita melihat banyaknya hadis-hadis Nabi SAW yang menyebut tentang wanita. Bahkan dalam Quran sendiri ada surah yang menyebut wanita, dan nama-nama wanita juga ada dalam Quran. Maknanya Islam tidak pernah mengenepikan wanita, walaupun dengan mungkin kita katakan secara zahir fizikalnya wanita ni ada yang menganggapnya lemah, tapi Islam tidak pernah memandang wanita atau merendahkan wanita dengan pandangan-pandangan yang sedemikian. Maknanya Islam tu memandang tinggi kepada wanita, dan dalam hadis dalam Quran tu disebut tentang wanita dan juga dihuraikan oleh ulama-ulama. Baik, jadi maknanya dalam buku ni itu ada beberapa tips-tips yang akan membantu kita untuk menjadi wanita syurga, dan juga disebutkan bahawa penjelasan tu, ini kalau kita faham mukadimah ni di perenggan yang ketiga tu, dia sebenarnya bagi kita gambaran. Kita akan mula jelaskan step by stepnya. Ini akan bantu kita lebih mudah faham. Yang pertama adalah tentang hakikat penciptaan manusia yang disebut dalam Quran, wanita, hakikat penciptaan wanita yang disebut dalam Quran. Okay. Setelah kita faham tentang keadaan wanita, kemudian kita kena tahu apa sebenarnya tugas kita, peranan kita kat dunia ni, sehingga kepada apa yang diperlukan oleh fizikal kita, spiritual kita, keperluan-keperluan hidup kita sebagai wanita. Dan kemudian diberitahu bahawa semua perkara ini dijelaskan dengan hujah dan dalil ilmiah. Kemudian muka surat 6, meskipun bersandar fakta namun pendekatannya tetap dipermudahkan agar dapat difahami oleh semua lapisan masyarakat. Pelbagai tips dikongsikan bagi membantu para muslimah menguruskan kehidupan mereka dengan lebih baik, berpandukan kehendak Sang Pencipta. Ini termasuk pengurusan spiritual seperti hati, emosi dan lisan, pengurusan kehidupan wanita muslimah seperti kesihatan dan pakaian, serta pembentukan pribadi muslimah dengan akhlak ketika berkerjaya dan kepimpinan wanita. Buku ini ditutup dengan membawa contoh pribadi muslimah yang dijanjikan oleh syurga oleh Allah SWT sebagai panduan agar para muslimah dapat lebih menghayati realiti kehidupan sebagai jambatan menuju akhirat. Baik, jadi muka surat 6 ni disebut tentang kita kata walaupun ada fakta-fakta, tapi tetap kita bincangkan dia dalam bentuk
pendekatan yang lebih mudah, dan juga apa yang kita kongsikan adalah berkaitan dengan pengurusan hati. Tadi kita dah mulakan dengan pengenalan kita sebagai wanita, penciptaan kita, tugas dan peranan kita, kemudian pengurusan, macam mana kita nak uruskan diri kita, dan kemudian sampai pengurusan tu sampai kepada dalaman emosi, lisan ataupun secara zahir, pengurusan kesihatan, pakaian kita, kepribadian kita, akhlak kita, dan sampai kepada kalau kita berkerjaya. Jadi maksudnya ni kalau kita nampak gambaran dia tangga lah, step by step. Mula dengan kita kenal diri kita, lepas tu kita naik level, kita tahu apa tugas kita, peranan kita, kemudian kita naik lagi, kita faham, kita tahu macam mana nak uruskan diri kita. Sebab kita dalam menjalankan tanggungjawab kita, tak boleh kita mengabaikan pengurusan diri kita. Dan pengurusan tu dari segi apa? Rohani, jasmani, dua-dua sekali. Kita akan bincangkan benda ni juga. Maknanya pengurusan dari segi dalaman. Apa dia? Dalaman emosi yang paling ketara pada wanita, emosi, dan kemudian kita nak uruskan juga dari segi rohani, dalaman kita nak uruskan spiritual, roh kita, kan? Kemudian pergi kepada yang zahir sikit, lidah kita, dan kemudian tubuh badan kita, kesihatan kita, sampailah kemudian ada peranan tambahan bila kita bekerja, macam mana nak uruskan pekerjaan kita. Dan kemudian ada dalam pekerjaan pula ada setengah kita yang dilantik sebagai pemimpin, maka kepimpinan tu pun perlu diuruskan sebagai wanita. Kenapa tak sama perbincangan kepimpinan lelaki dan wanita? Sebab ada perbezaan fitrah, ada beza fitrah. Lelaki dengan perempuan tu berbeza. Jadi mungkin kepimpinan bagi lelaki itu kaedahnya tak sama dengan kepimpinan bagi wanita. Contohlah, dalam bab kita nak belajar pun sebenarnya cara mengajar budak lelaki dengan budak perempuan tak sama. Atau contoh lain lah, kalau yang mudah saya duduk belajar sekarang ni, berkuda kan, contoh belajar berkuda. Untuk mengajar orang lelaki dengan orang perempuan sebenarnya kaedah dia ada beza. Sebab bagi lelaki mungkin yang perlu dia ajar ialah cara mengendalikan kuda, cara nak naik, cara. Tapi bagi wanita mungkin ada perkara lain yang perlu ditambah lagi, pengurusan emosi ketika naik kuda. Macam mana supaya tak takut, kan? Dan perempuan tu takut. Jadi mungkin mukadimah bagi lelaki tu terus kepada pengenalan kuda, tapi bagi wanita mukadimahnya adalah mungkin tentang bagaimana mengatasi emosi-emosi kita ketika berkuda. Sebab ketika kita layan emosi kita waktu duduk atas kuda, itu membahayakan. Jadi maknanya itulah sebab sebenarnya pendidikan lelaki dan wanita tu ada beza. Bila kita masuk satu kelas yang sama, lelaki dengan perempuan belajar sama-sama, nanti ada yang tercicir, akan ada yang tercicir, dan akan ada yang miss, maknanya tak dapat tangkap pelajaran dengan baik. Sebab fitrah kita tak sama. Sebab tu bila kata kepimpinan pun lelaki dan wanita ada beza, kan? Jadi misal kalau lelaki kita nak ajar tentang kepimpinan, mungkin kita boleh terus ajarkan tentang sifat adil, kan? Tentang bagaimana cara mengendalikan anak buah. Misal kata how to deal with hard person, kan? Macam mana kita nak deal dengan orang yang susah nak diuruskan, dengan anak-anak buah yang banyak celoteh, kan? Jadi itu maknanya terus saja kepada bagaimana kita nak mengendalikan situasi. Tapi bagi wanita mungkin kepimpinan wanita tu dia perlu kepada bagaimana nak menguruskan emosi sendiri dalam keadaan kita memimpin orang lain. Itu ada beza. Jadi kalau kita masuk kursus yang sama, mungkin salah satu pihak akan ada masalah ketika memimpin. Baik, itu secara keseluruhan.